li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wassahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita sampai ke muka surat 35. Poin yang ke-16, ya. Iaitu nasihat berharga mantan Mufti Besar Mesir Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Beliau berkata di dalam Al-Kalim At-Tayyib, percakapan yang elok, untuk mengetahui, ini terjemahan dia, untuk mengetahui bid'ah atau tidaknya sesuatu perbuatan atau perkataan seseorang, kita perlulah mempunyai asas pengetahuan yang cukup tentang dalil-dalil Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas dan kitab-kitab fiqh yang muktabar, yang diakui. Jadi kalau semata-mata beralasan bahawa sesuatu perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, langsung kita hukumkan sebagai bid'ah yang dalalah, itu sangat-sangat berbahaya. Kerana boleh jadi bertentangan dengan Al-Quran, boleh jadi bertentangan dengan sunnah sendiri, sebab ilmu kita tentang sunnah itu sangat-sangat sedikit. Dan juga lebih parah bertentangan dengan ijma', kesepakatan para ulama', dan juga ada kalanya bertentangan dengan qiyas, analogi. Qiyas adalah kita memakai hukum sesuatu yang mansus alaih, sesuatu yang ada nas. Hukumnya itu disebut dalam Al-Quran, ya. Misalnya hukum minum arak, hukumnya haram. Kenapa haram? Al-Quran sebutkan begitu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Arak, judi, bertenung nasib dan juga berhala itu adalah benda-benda yang kotor daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhi. Ya, jadi kalau dah disuruh jauhi, maksudnya haram. Tetapi ada di sana minuman-minuman yang memabukkan yang tidak diceritakan hukumnya di dalam Al-Quran. Tetapi illahnya sama. Illah maksudnya asas hukum. Asas hukum haram minum arak adalah ia memabukkan, menghilangkan akal. Jadi kalau ada minuman lain, walaupun bukan namanya khamar, misalnya namanya air ketum. Air ketum kalau diminum dengan campuran-campuran tertentu, katanya kalau air ketum saja belum mabuk lagi, wallahu alam, tak pernah cuba. Tapi katanya kalau dicampur dengan bahan-bahan tertentu, Panadol ke apa ke, boleh jadi mabuk. Ada tak dalil? Tak ada. Yang jenis kelakar sikit dia kata ada, Ustaz, ada. Tu wa in kuntum. Wa in kuntum bukan dalil air ketum. Dengan bunyi-bunyi lebih kurang saja. Jadi tak ada dalil, tapi hukumnya sama, haram juga, kerana ilahnya sama, ilah mushtarakah, ilah yang sama, iaitu memabukkan. Jadi ini payahlah kita nak semudah-mudah mengatakan bid'ah dalalah masuk neraka semata-mata pada pandangan kita perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kan majlis-majlis salawat dibid'ahkan. Sedangkan salawat itu sendiri sesuatu yang masyru' binasil Quran. Selawat itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan perintah itu datang secara umum, menakumi segala jenis selawat. Selagi mana tidak ada dalil yang mengeluarkan sesuatu selawat daripada perintah berselawat, maka ia termasuk dalam perintah Al-Quran. Tiba-tiba kita membenci,
kita mengatakan sesat, kita mengatakan masuk neraka, dan malah ada yang sampai mengatakan pesta minum arak lebih baik daripada majlis salawat. Kan ini satu kesilapan yang sangat serius, mengatakan sesuatu yang haram dengan ijma'. Pesta arak tu haram dengan ijma', tidak ada khilaf. Lebih baik daripada sesuatu yang disuruh dengan ijma', iaitu bersalawat. Kan itu serius. Natijah daripada mudah membid'ah-bid'ahkan sesuatu amalan tanpa dia betul-betul mahir ilmu alat, ya, ilmu usul fiqh terutamanya, dan ilmu-ilmu alat yang lain. Kita harus terlebih dahulu, harus di sini maksudnya mesti, kita mesti terlebih dahulu melihat kepada masalah yang ada. Nak kena faham dulu masalah dia. Belum faham masalah lagi kita dah marah-marah, kata bid'ah, Nabi SAW tak buat. Sebab al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Berhukum dengan sesuatu itu adalah cabang daripada kita memahami sesuatu. Belum faham, tak akan mampu berhukum. Sebab tu kami di bank, bila nak putuskan sama ada sesuatu produk bank tu patuh syariah atau tak patuh syariah, kadang-kadang terpaksa meeting sampai berjam-jam, dan kadang-kadang tangguh nanti meeting akan datang bincang lagi. Sebab tak dapat gambaran lagi apa sebenarnya yang mereka nak buat. Dan ada kala dah diputuskan ni tak boleh, tidak patuh syariah. Dia minta kami nak bentang lagi sekali. Datang pula bos dia, diterangkan dengan lebih baik begini-begini, akhirnya ubah keputusan patuh syariah. Sebab tasawur tu dah berubah, gambaran tu dah berubah. Tapi kita belum dapat gambaran, terus kita bid'ah-bid'ah kan. Ni mana ada zaman Nabi solat ra'i waktu. Tu semua khurafat fiqh semua tu. Solat ra'i waktu. Mana ada dalil Nabi suruh solat ra'i waktu? Dahlah kita solat dalam keadaan tak cukup syarat, lepas tu kena qada lagi. Tak ada tu semua tu. Sedangkan kita tak memahami dahulu kenapa ulama mengatakan solat mera'i waktu. Kan kalau kita dalam keadaan yang tak boleh berwuduk misalnya, atau disebut sebagai faqidut tahurin, orang yang tak dapat dua penyuci, nak berwuduk dengan air pun tak ada, nak bertayamum pun tak boleh, masuk waktu, sepatutnya wajib semayang. Jadi kata ulama, semayanglah dalam keadaan macam tu, tapi nanti bila dapat dia tu bersuci, maka hendaklah diulang balik semayang dia kalau masih dalam waktu, ataupun dia kena qada kalau dah keluar daripada waktu. Dan ulama istilahkan tu untuk meraihkan waktu. Marah-marah tak boleh, kata dia, tak ada dalil. Bukan tidak ada dalil, tapi kamu tidak isti'ab dalil, kamu tidak betul-betul istiqra' membaca dalil secara keseluruhan. Dalil ulama dalam masalah tersebut ialah hadis Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum. Bila aku perintahkan kepada kamu dengan satu perintah, hendaklah kamu lakukan semampu kamu. Jadi perintah sembahyang dalam waktu Allah Ta'ala dah perintah melalui Rasulullah SAW. Tapi dalam keadaan tidak boleh bersuci daripada hadas, semampu kita adalah sembahyang dalam keadaan tidak suci. Itu semampu kita. Jadi itu beramal dengan hadis Nabi SAW. Tidaklah Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu itu sembahyang meraihkan waktu. Tidak semestinya dalil datang secara spesifik macam itu. Dalil datang secara luas. Bila aku perintahkan kepada kamu dengan satu perintah, hendaklah kamu lakukan semampu kamu. Jadi sembahyang dalam keadaan tak boleh bersuci, semampunya sembahyang dalam keadaan tak bersuci. Habis kenapa kena ulang? Kenapa kena qada? Sebab ada dalil-dalil lain yang menunjukkan sembahyang dalam keadaan tidak bersuci itu tidak sah. Habis yang sembahyang juga kalau dah tahu tak sah, sebab itu semampu kami, bukan sengaja. Kalau sengaja haram. Kita boleh berwuduk, kita boleh bertayamum, misalnya saja nak sembahyang tak ada wuduk. Budak-budak biasalah kan. Ayah suruh sembahyang, wuduk tak ambil, apa tak ambil. Budak-budak tak apalah. Tapi kalau kita dah mukallaf, sengaja sembahyang tanpa wuduk tu haram. Tapi ceritanya tak sengaja, tak mampu. Datanglah kaedah tadi. Baik, jadi tak boleh, kata dia. Kita kena faham dulu masalah yang ada, kemudian teliti. Adakah terdapat ayat? Adakah terdapat hadis? Kita ayat boleh tabukkan lagi. Hatta kalau hafiz sekalipun, dia belum memahami ayat lagi. Dia baru menghafal ayat. Mana tahu letak duduk, mana tahu nasikh mansukh, mana ayat yang menasahkan ayat yang lain, mana ayat yang melimitkan ayat yang lain. Belum lagi. Baru hafal saja, itu pun kadang-kadang terlupa. Sunnah ada sampai ratusan ribu, sampai jutaan.
Macam mana kita nak mengeluarkan hukum dengan kita tahu satu hadis saja? Jadi sebab itu kita serahkan kepada ulama. Itu sebab kita bertaklid kepada ulama kerana kita tidak berkemampuan. Jadi kena lihat hadis, kemudian qiyas. Nak kena faham qiyas. Qiyas ni ada masalik dia, ada cara-cara qiyas dia. Masalikul illah tu sendiri ada pelbagai. Qiyas tu sendiri ada pelbagai jenis. Jadi kita tak faham. Akhirnya qiyas kita qiyas yang batil. Oleh kerana pelik kalau kita jumpa orang, jumpa Perdana Menteri misalnya, Datuk Seri Najib, kita jumpa Najib, kita cakap dia Najib, 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 Najib. Dia kata Najib kata gila apa? Cakaplah kau nak apa? Nak projek, nak duit, nak derma, nak apa, cakaplah. Jangan Najib, 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 Najib. Jadi kata dia, oleh kerana manusia marah kalau kita jumpa dia sebut Najib, 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 Najib. Jadi tak bolehlah kita zikir tu Allah, 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 Allah. Kan tu qiyas ma'al fariq. Tu qiyas yang batil. Menkiaskan Allah dengan manusia. Manusia memanglah pening dia. Datang sebut nama aku berkali-kali, cakaplah kau nak apa. Tapi Allah tidak begitu. Allah datang nas menyuruh kita menyebut Allah. Wazkurullaha kasiran, wazkurullah zikran kasira. Sebutlah Allah tu dengan sebutan yang banyak. Sebut dengan hati boleh juga, sebut dengan lisan termasuk dalam sebut. Uzkur bil lisan pun zikir, uzkur bil qalbi pun zikir. Jadi dia nak kias Allah dengan manusia. Ini kejadian sebenar, tapi dah banyak tahun dah. Tapi masa tu dia tak bagi contoh Najib, masa tu Tun Mahathir. Dia kata Mahathir marah nanti kita jumpa dia, Mahathir, 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 Mahathir. Jadi Allah pun marah kalau kita sebut Allah, Allah, Allah. Itu kan kias yang tak betul. Sebab kita disuruh menyebut Allah banyak-banyak. Daripada sebut itulah dia datangkan daripada hadir dalam hati. Itu tujuan dia, supaya ingat Allah. Walaupun lisan tak bergerak, tapi hati itu hidup dengan zikrullah. Tak sama manusia dengan Allah sehingga nak dikiaskan. Jadi kena faham kias tu di mana tempat dia, mana syarat dia. Barulah menunjukkan bahawanya ia adalah bid'ah ataupun tidak. Maksud di sini bid'ah yang dalalah lah. Jika ternyata tidak ada satu pun dalil yang bertentangan dengannya, dengan perkara yang baharu tadi, maka tidak diragukan lagi bahawa tersebut adalah boleh. Maksudnya tidak haram ataupun tidak bid'ah yang dalalah. Tajuk kita ni bid'ah. Kita dah mengaji beberapa kuliah dah, saya ingat mungkin 6, 7 kuliah. Belum habis lagi tajuk bid'ah. Cuma ada satu peluang. Kalau untuk kita betul-betul memahami secara meluas. Sebab ini kita menceritakan daripada satu sudut pandangan. Tapi kalau kita dapat dengar daripada dua sudut pandangan yang berbeza, itu lebih mantap. Jadi Allah permudahkan tak macam mana, walaupun tak dirancang secara betul-betul. InsyaAllah pada hari Sabtu depan, ini 2 hari bulan, 9 hari bulan, akan ada diskusi ilmiah berkaitan dengan tajuk bid'ah. Tajuknya penilaian bid'ah hasanah, adakah satu kesesatan. Tajuk itu bukan saya pilih, dicadangkan. Saya setuju dengan tajuk itu. Yang akan membincangkan tajuk itu saya sendiri sebagai pendiskusi nombor 1, dan pendiskusi nombor 2 seorang pensyarah daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, Dr. Rozaimi Ramli, akan menjadi pendiskusi yang kedua. Jadi saya difahamkan oleh orang yang mengatur diskusi itu. Dia kata Dr. Rozaimi berpandangan berbeza. Sebab saya bagi tahu kepada dia, pastikan dulu pandangan Dr. Rozaimi, sebab kalau berpandangan sama tak perlu nak discuss, dah kita sependapat. Tapi kalau pandangan dia berbeza, adalah faedah untuk discuss, tengok sudut pandangan dia, apa dalil dia, apa hujah dia. Dan kita kemukakan sudut pandangan kita, apa dalil kita dan apa hujah kita, supaya boleh dipertimbangkan oleh masyarakat. Daripada kita tembak daripada sebelah sini, dia tembak daripada sebelah sana, jadi tak sampai. Jadi insyaAllah selepas salat maghrib di Surau Jumaat An-Naim, Seksyen 5, Wangsa Maju. Agak jauh lah untuk orang Shah Alam.
daripada satu sudut, daripada sudut yang lain tak jauh juga. Sebab stadium Shah Alam tu orang daripada Terengganu pun datang untuk tengok bola. Orang daripada Johor pun datang untuk tengok bola saja. Jadi ini untuk kita ambil faham tentang agama kita, kirakan Wasa Maju Shah Alam tu dekatlah. Lebih-lebih lagi hari yang tak bekerja, hari Sabtu tu hari cuti. Saya tadi datang ke sini pun sekejap saja. Nasiblah kalau jam lambat sikit, tapi tadi sekejap. Mungkin setengah jam. Jadi setengah jam untuk kita ambil faham tajuk yang jadi punca perbalahan di kalangan ramai umat Islam ni, insya-Allah berbaloi. Jadi tuan-tuan dijemput hadir, ataupun dengan teknologi yang ada, kalau tak berkesempatan mereka ada buat live stream. Apa nama dia, link dia tu, kuliah ilmu kerana ilmu, saya tak ingat dia punya channel dia tu. Mungkin kalau cek dalam Facebook tu mungkin ada yang war-warkan. Jadi itu lebih mantap lagi. Sebab ini kita tengok pada satu sudut yang nak mengatakan adanya bid'ah hasanah, yang nak mengatakan bukan semua bid'ah tu dalalah. Kita nak dengar sudut yang satu lagi, yang mereka nak mengatakan bid'ah tu semuanya dalalah. Tidak ada istilahnya bid'ah hasanah. Jadi kita dengar daripada dua-dua pihak tu, insya-Allah kefahaman kita terhadap tajuk ni lebih mantap. Baik, kembali. Kesimpulan daripada perbincangan tentang bid'ah. Apakah kesimpulan yang kita boleh ambil setelah kita bincang takrif bid'ah, pembahagian bid'ah, dalil-dalil adanya bid'ah hasanah, pandangan mereka yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, macam mana kita jawab dan sebagainya? Apa kesimpulan? Iaitu setiap perkara baharu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak dilakukan oleh generasi awal Islam, bukanlah semuanya bid'ah dalalah. Itu poin dia. Perkara-perkara baharu maksudnya zaman Nabi SAW, zaman generasi awal Islam, sahabat, tabi'in, tabi'in tidak melakukan perkara tersebut, tidak semestinya perkara itu sesat. Itu yang kita nak jelaskan dulu. Soal kamu nak panggil benda itu apa, terpulang. Sebahagian ulama namakannya sebagai bid'ah hasanah. Macam mana bid'ah boleh hasanah? Bid'ah sebab memandang pada sudut benda itu baharu. Kenapa hasanah? Sebab tidak bertentangan dengan syarak. Kalau saya tak menamakan bid'ah. Bagi saya kalau dah bid'ah itu bertentangan dengan syarak. Saya kalau yang tak bertentangan dengan syarak, saya tak nak panggil dia bid'ah. Saya nak panggilnya masalih mursalah. Silakanlah. Tak berbalah bab istilah. Ulama mengatakan la musyahhatal fil istilah. Tak perlu nak bertekak, nak bergaduh, nak dengan masalah istilah. Kamu buat istilah, kamu terangkan maksud dia apa. Kalau sama, tak payah berbalah. Jadi sama, ada perkara-perkara baharu yang tidak sesat, yang ketu kalau kita boleh sepakat, alhamdulillah. Kemudian di muka surat 36, pembahagian bid'ah kepada bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah mempunyai sandaran yang kuat. Itu yang kita nak kena faham juga. Jangan kita fikir kita saja ada dalil, padahal dalil kita tak banyak, satu saja. Kullu bid'atin dalalah, itu saja dalil kita. Sedangkan yang membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dalalah, dalil mereka banyak. Koklah kita tak nak terima, kita kata bagi saya itu bukan dalil, atau bagi saya itu tak betul, maka berlapang dadalah bahawa masalah ni masalah khilafiyah, masalah yang ada kepelbagaian pandangan. Jadi tak boleh kita memaksakan orang lain menerima pandangan kita saja. Raikanlah. Katalah dia berpendapat baca Yasin malam Jumaat bid'ah dalalah, jangan buatlah. Tak kenalah dengan pendapat dia. Takkan nak buat bid'ah dalalah. Tapi orang yang menganggap baca Yasin itu bukan bid'ah, satu, baca Quran baca apa yang masalah bid'ahnya. Ataupun kalau bid'ah kerana dilakukan secara tetap seminggu sekali Jumaat itu bid'ah, maka bagi dia bid'ah yang hasanah sebab tidak bertentangan dengan syarak. Maka raikanlah bahawa walaupun anda berpandangan ianya dah bid'ah yang dalalah, tetapi mereka ada dalil-dalil yang mendorong mereka mengatakan ia bukan bid'ah yang dalalah. Berlapang dada saja. Bukan nak paksa kamu baca Yasin sekali, tidak. Kita pun anggapnya sunat saja. Baca Yasin itu atas dasar sunat baca Quran. Baik. Kemudian mengatakan hanya ada bid'ah dalalah sahaja tanpa ada bid'ah hasanah menyempitkan ajaran Islam itu sendiri. Akhirnya jadi kelang kabut. Sambatan Maulid Rasul bid'ah, haram, jangan buat. Sambatan Maulid hang sendiri bersedih hang,
Masuk neraka juga kalau sambut. Mula nak kena kona sana sini. Oh itu tak apa, itu benda dunia. Benda dunia pun kan boleh jadi haram kalau buat tak ikut syarak. Sambut birthday dengan acara tari menari, apa istilah dia sekarang ni, buih, pesta buih, haram walaupun perkara dunia. Dan sambutan Maulid Rasul pun asalnya bukan ibadah khassah. Bukan orang yang kata sambut Maulid Rasul tu dianggap macam sembahyang, puasa, zakat, haji, bukan. Dianggap itu cara untuk menimbulkan kasih pada Nabi, cara untuk menimbulkan semangat berpegang dengan ajaran Nabi. Maka lil wasaili hukmul maqasid, bagi cara hukum sama macam tujuan. Tujuannya apa? Kasih pada Nabi. Apa hukum kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wajib. Maka jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib sepaling kurang sunat. Sebab boleh jadi ada jalan lain lagi. Bukan satu-satunya jalan nak kasih pada Nabi SAW tu menyambut maulid. Ada cara-cara lain lagi. Baca kitab, duduk dengan orang-orang soleh, rajin baca Quran, rajin mengaji hadis. Itu boleh timbulkan rasa kasih pada Nabi SAW. Baca kitab-kitab syama'il. Cuma sambutan maulid salah satu cara. Itu pun kalau dilakukan dengan cara yang betul. Tapi kalau ditakdirkan dilakukan sambutan itu dengan cara yang tak betul, bercampur gaul laki perempuan dan sampai batasan syarak dan sebagainya, maka itu bid'ah yang sayyi'ah. Jadi akhirnya jadi sempit dan jadi terpaksa kona sana sini. Bid'ah sultan, bid'ah sultan, maulid sultan, macam mana? Hari keputeraan sultan, bid'ah juga kah? Masuk neraka juga kah sambut? Zaman Nabi tidak ada sambutan sambut maulid pemimpin. Oh, itu tak belah sebab protokol. Alah pula nak kona sana. Jadi susah, sempit. Kalau kita terima awal-awal, bergembira dengan kelahiran seseorang itu dibenarkan, kan senang. Sebab kelahiran seseorang itu satu nikmat. Dalilnya disuruh buat akikah sebagai tanda kesyukuran. Itu sekali lahirlah. Tapi kalau nak disyukuri lagi selepas berlalu setahun, nak disyukuri lagi setelah berlalu 40 tahun, maka tidak ada larangan. Itu untuk hari jadi kita sendiri, atas dasar bersyukur dengan nikmat Allah. Wala in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku akan tambahkan lagi bagi kamu. Apatah lagi kalau untuk Nabi SAW ada dalil khusus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad SAW, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya lah, dengan demikian itulah hendaknya mereka itu bergembira. Kita disuruh bergembira dengan dua. Satu, fadlullah, kurniaan Allah. Kedua, rahmatullah, rahmat Allah. Sebagai ahli tafsir mengatakan fadlullah dengan rahmat Allah itu Islam dan Al-Quran. Sebagian mengatakan rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita faham kok tafsir mana pun, kalau kita katakan fadlullah Islam, rahmatullah Quran. Islam dan Quran datang melalui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu makanan, lapar, dah order, nasi biryani contohnya, nasi biryani kambing order. Jadi yang hantar tu van, tulis di situ restoran Syed ke apa ke. Jadi yang kita tunggu apa? Nasi. Tapi van datang tu kita dah gembira. Macam mana? Setuju tak? Kita lah keadaan lapar tu, nampak van Syed dah sampai dah. Pon, oh, gembira. Jadi kalau kita gembira dengan kedatangan Quran, dengan kedatangan Islam, secara automatik kita gembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang membawa kedua-dua ni. Apatah lagi kalau kita ambil tafsir sebagai ulama yang lain mengatakan rahmat itu adalah Nabi, maka nas itu khas suruh kita bergembira dengan kedatangan Nabi SAW. Nak bergembira macam mana? Kita datang kaedah, bergembiralah dengan apa cara sekalipun asalkan tidak melanggar syarak. Itu kaedah dia. Jadi kami nak bergembira dengan cara kami buat majlis tausiah, tazkirah, jemput ulama bercakap, boleh. Tak bertentangan dengan syarak, malah disuruh. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin.
Bagilah peringatan. Peringatan tu memberi manfaat pada orang mukmin. Kami nak bergembira maulid dengan jamu orang makan. Wa at'imut ta'am, kata Nabi SAW, jamulah makan. Kami nak bergembira dengan berselawat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kami nak bergembira dengan adakan majlis joget lambak. Tu nanti dululah. Joget lambak tu apa maksudnya? Macam ni. Oh, tu tak boleh, haram. Jadi kan sedang luas. Tapi bila kita nak membid'ahkan segala benda, akhirnya kena atas kepala kita sendiri. Jadi sempit agama tu. Tilawah Al-Quran mereka tak pernah terperasan pula ya. Tilawah Al-Quran tu tak ada zaman Nabi. Macam kita dah buat, jemput orang pada sini baca Quran. Kemudian yang baca paling bagus dapat hadiah pula. Jadi itu tak ikhlas tu. Datang bukan nak baca Quran tapi nak dapat hadiah. Boleh kita kata macam tu. Zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat baca Quran ikhlas. Ini disediakan hadiah tu tanda-tanda tak ikhlas. Tapi kenapa tak dibising-bisingkan? Sama juga. Tilawah Al-Quran tu tujuannya supaya orang ingat balik pada Al-Quran. Datang balik cinta pada Al-Quran. Bagi hadiah tu sebagai galakan. Sebab manusia ni tertarik kepada habuan. Jadi jadilah dia bid'ah yang hasanah. Kalau betul cara dia. Baik. Jadi orang yang melakukan bid'ah hasanah akan mendapat pahala daripada Allah berdasarkan pandangan ulama, terutamanya daripada kalangan mazhab Syafi'i. Ikut pandangan ulama, tak ikut Quran hadis. Tu terang dah kali yang lalu. Ulama pun ikut Quran hadis juga. Daripada ikut pandangan hang, baik ikut pandangan ulama lah. Hanya satu hadis yang selalu digunakan oleh golongan yang mengingkari bid'ah hasanah, iaitu hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hakikatnya sangat banyak hadis lain yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Itu kita dah kupas dah. Masa kita cerita dari bid'ah hasanah, masa kita jawab syubhatul dalil, orang-orang yang menolak bid'ah hasanah tu dah kita lihat pelbagai dalil. Dan malah mereka pun terpaksa terima hadis ni tidak umum ya, sebab kata mereka bid'ah tu kalau dunia okey. Dan kita dah terangkan bahawa pendirian kita bid'ah dunia atau ibadah atau agama okey selagi mana tidak bertentangan dengan syarak, dan KO kalau bertentangan dengan syarak. Baik. Seterusnya, jika hanya berpegang kepada pendapat alim Quraisy Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan adanya bid'ah hasanah pun sudah memadai, kerana ketokohan beliau dalam ilmu agama tidak perlu diragukan lagi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tokoh yang mana ijma' umat mengatakan beliau tu alim mujtahid mutlak. Walaupun ada ulama tak setuju dengan fatwa-fatwa beliau, malah murid-murid Imam Syafi'i sendiri ada kali menyalahi fatwa beliau dalam masalah-masalah tertentu. Tapi ketokohan beliau itu sepakat terima. Berbanding nak mengikut pendapat orang ni, mengikut pendapat orang tu, syekh itu, syekh ini, yang ini seorang pun dah memadai. Kerana beliau ulama salaf. Kita mendakwa nak ikut salaf. Tetapi bila salaf sendiri membahagikan bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah, kita tolak. Kita ikut tokoh-tokoh semasa dan mendakwa kita ni pengikut salaf. Itu kan satu pembohongan. Alal aqal, kalau tak nak terima pun kita boleh hormatlah Imam Syafi'i berpendapat ada bid'ah hasanah, hormatlah. Tak style kita kalau ikut kayu orang Melayu, Imam Syafi'i itu orang Melayu lah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tu Arab Quraisy, satu keturunan dengan Nabi, bukan orang Melayu. Jangan hadut kata kayu orang Melayu. Orang Melayu ni ikut ulama. Ulama tu daripada keturunan Arab juga asalnya. Kok kita seorang ke yang faham? Orang lain tu semua dianggapnya ikut kayu orang Melayu. Bukan begitu. Orang Melayu ada yang mengaji, ada yang tak mengaji. Yang tak mengaji itu tak bolehlah dia taklid buta. Kita tak mau. Taklid sebagai ikut-ikut, dia tak mau. Tapi yang mengaji, dia taklid secara mengaji. Itu hak dia. Sebab kamu pun bertaklid juga. Oh, saya tak bertaklid. Saya ijtihad sendiri, ikut hadis. Ya, hadis yang kamu ijtihad tu kamu ambil daripada mana? Ambil pada ulama' tu, taklid pada ulama'. Tak, hadis tu saya semak sendiri. Status hadis tu pun saya semak, dhaif ke sahih. Saya tak taklid. Kalau kamu tahu dia sahih dhaif tu, ke mana kamu tahu? Tengok pada perawi lah. Perawi dia tu dhaif. Ke mana kamu tahu perawi tu sahih atau dhaif? Lah ulama ni kata dia ulama juga akhirnya.
Kok kamu jumpa sendiri perawi? Akhirnya taklid juga. Jadi mana lebih selamat? Kita taklid kepada orang yang alim, yang ratusan ribu hadis dalam dada dia, yang dia lebih dekat dengan perawi ini, berbanding dengan taklid pada kamu yang jauh, dan kamu tahu berapa ratus hadis saja dalam dada kamu. Jadi sekurang-kurangnya berlapang dada lah. Kalau kita pun tu masih lagi cenderung mengatakan bid'ah hanya satu, kita kata sehebat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau salah beliau pun, salah beliau tu makjur, diberi pahala. Tapi insya-Allah tak salah. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila beliau berpendapat begini, diikuti pendapat beliau tu oleh sekian ramai ulama-ulama Islam. Yang masyhur menyalahi dalam bab bid'ah adalah Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Al-I'tisam. Pendirian beliau tentang bid'ah sangat keras. Boleh kata apa saja benda baharu, bid'ah yang keji pada pendirian beliau. Beliau ni ulama bermazhab Al-Asy'ari dan bermazhab Maliki dalam fiqh. Tapi pendirian beliau tentang bid'ah itu yang dipakai oleh orang-orang yang suka membid'ahkan. Dan mereka menolak Asy'ariyah. Iktikadnya dikatakan sesat. Fiqhnya tak diterima. Tapi bab bid'ah satu, itu dia pakai sebab sesuai dengan seleranya. Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, walaupun beliau tu dihormati oleh kerana keilmuan dan sebagainya, tapi beliau tetap ulama khalaf, bukan ulama salaf. Kenapa pilih pendapat satu orang ulama khalaf yang menyalahi sekian ramai ulama salaf dan khalaf, semata-mata kerana sesuai dengan cenderungan kamu? Itu kan ada unsur-unsur asabiyah. Tak apalah, saya rasa hujah Imam Syatibi lebih kuat, sebab itu saya ikut Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Taib lakum dinukum waliyadin. Kamu merasakan hujah Imam Syatibi kuat, itu hak kamu. Kami merasakan hujah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan a'immah selain daripada beliau itu lebih kuat, maka hormatilah hak kami. Kan senang. Betul. Dia ambil terjemahan dari segi literal. Kalau dari segi literal, bid'ah memang sesuatu yang dikatakan ihdatsu syai'in la masila lahu, atau la masil sabiq, tidak ada satu benda yang seumpamanya sebelum daripada itu. Jadi memang innovate lah, benda tu asalnya tak ada, tapi kita yang mula-mula buat. Jadi kita tu dianggap, sebab tu salah satu daripada nama Allah Ta'ala tu badi'. Allah Ta'ala menjadikan segala-gala ini tanpa ada contoh. Badi'us samawati wal ard. Jadi memang dari segi literal meaning, apa-apa sahaja yang innovate, asalnya tak ada, tiba-tiba kita innovate, itu namanya bid'ah dari segi bahasa. Tetapi kalau dari segi istilah tu ada pelbagai pendekatan. Ada yang merujuk kepada segala perkara yang baru, namanya bid'ah. Jadi dia terpaksa bagi pada hasanah dan sayyi'ah. Tapi kalau yang mengatakan perkara yang baharu yang selari dengan syariat tak perlu namakan bid'ah, jadi bagi dia bid'ah satu sajalah. Sebab yang selari dengan syariat walaupun baharu, kita tak nak namakan dia bid'ah. Kita nak namakan yang bertentangan dengan syarak saja bid'ah. Ada dua pendekatan. Boleh rujuk balik peringkat awal tu, peringkat takrif di muka surat surat 2 tu masih lagi 2 sampai muka surat 4. Itu dia cerita. Ada ulama yang buat takrif umum, segala perbuatan yang zaman Nabi tak buat namanya bid'ah. Kemudian dia pecahkan pula yang umum tu kepada hasanah dengan sayyi'ah. Dan kadang-kadang dia pecah pada 5. Ikut tengok hukum. Kalau bid'ah tu wajib, dia katakan bid'ah wajibah. Tapi ada ulama semua Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dia tak nak macam tu. Dia kata yang mana bid'ah yang tidak ada dalil, itu barulah bid'ah. Tapi yang ada dalil dalam syarak, yang itu tak perlu nampak bid'ah dari segi syarak, walaupun bid'ah dari segi bahasa. Jadi yang innovate tu dari segi bahasa, nampak macam positif. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bid'ah itu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Contohnya bila orang tu taswib dalam azan zuhur. Taswib maksudnya as-salatu khairun minan naum, tapi masa azan zuhur.
Jadi marah, sahabat-sahabat marah, kata buat keluar daripada masjid ni, ini bid'ah. Bila dia sahabat sebut bid'ah dalam konteks itu maksudnya negatif. Sebab dia marah. Tapi ada kalanya dia sebut bid'ah dalam konteks yang positif. Umpama solat tarawih dilakukan di belakang seorang imam secara berjamaah 23 rakaat, itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, nikmatil bid'atu hazihi, secantik-cantik bid'ah inilah dia. Itu maksudnya positif. Jadi bid'ah ni tak semestinya negatif atau positif, dia tengok kepada penggunaan konteks dia. Jadi kalau innovate tu mungkin dia ambil dari sudut literal lah. Baik, kemudian ada sejumlah ramai majoriti imam mujtahid yang bersetuju dengan pembahagian bid'ah ini. Maka hendaklah kita mengikuti jalan mereka yang ramai ini sesuai dengan pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesanan yang mana? Iaitu alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Hendaklah kamu tu ikut yang ramai, jamaah. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan jamaah. Faman syazza syazza finnar. Barang siapa yang ganjil, ganjil itu dalam neraka. Tapi ada orang dia putar balik pula di situ. Dia kata tak boleh. Mana kita boleh ikut yang ramai? Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit daripada kalangan hamba-Ku tu yang bersyukur. Jadi yang sikit ni bagus. Bada'al islamu ghariba. Islam tu mula asing. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali asing. Wa tuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang yang asing. Jadi kami yang asing pelik pada orang ni, kami untung dengan dalil hadis tadi. Dalil itu betul, kepahaman kamu tu yang yang tak betul. Kalau semata-mata sikit itu dalil bahawa orang tu betul, maka ramai orang yang betul daripada yang tak betul. Qadiani ramai atau sedikit? Qadiani itu ramai atau sedikit? Sedikit. Maka betul dia. Qalilun min ibadiyah syakur. Tu derus di Lebanon tu. Dia kata ahli sufi. Cocok macam Taipusam, itu bukan ahli sufi, itu orang derus. Dia ajaran dah menyeleweng sampai terkeluar daripada Islam. Derus tu sikit, tak ramai, tak famous pun. Kalau Syiah ramai juga, tapi masih lagi minoriti banding dengan ahli sunnah wal jamaah. Derus lagi minoriti. Syiah pun anggap derus tu sesat. Habis derus tu betul lah. Sebab watuba lil ghuraba, bertuahlah orang-orang yang asing. Bukan itu. Maksudnya Islam tu mula dalam keadaan asing, tak ramai, daripada zero. Nabi SAW bawa sahabat beriman. Bila kemudian ni makin ramai orang yang lari pada Islam, walaupun nama dia masih Islam. Jadi orang yang masih berpegang teguh dengan Islam tu dia beruntung. Bukan maksud hang bawa mazhab pelik hang beruntung. Lari daripada pegangan ijma' ulama semua itu bukan untung. Itu masuk dalil lain. Faman syazza syazza finnar. Jadi jangan putar belikkan dalil tu. Dalam pegangan kita bersama dengan majoriti ulama. Dalam sikap kita jangan ikut orang ramai. Orang ramai kalau bak ceramah pun, perhati tengok. Oh, kalau ceramah yang lawak jenaka, ceramah yang politik sikit, hentam-hentam sana sini, ramai. Kalau mengaji berkitab, ni kira ramai lah ni, alhamdulillah. Nasib tak baik 2-3 orang. Kena seorang sakit perut, seorang balik kampung, hang dengar aku lah. Macam mana? Nak ngaji tak malam ni? Minum teh tak? Jadi jangan ikut yang ramai dalam bab tu, ikut yang sedikit. Jadi maksud dia ramai itu ulama, bukan ramai ni orang-orang yang awam, yang tengok konsert, yang tengok bola, ramai. Bukannya itu. Tapi ulama setuju dengan pembagian bid'ah ini. Kalaupun tak setuju, hormatilah ramai ulama yang bersetuju ini, maka kita ikuti jalan mereka. Gelaran seperti imam mazhab, ulama-ulama mazhab, semua Imam Syafi'i, Imam Malik dan imam-imam yang lain, mustahid mutlak, mustahid yang tak perlu ikut orang lain dah. Tengok Quran hadis tu boleh keluar hukum. Hujjatul Islam, Imam Ghazali misalnya, Syekhul Islam, Imam Abu Zakaria Al-Ansari, dan Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Tuan dah cukup dah menggambarkan kehebatan, keilmuan dan kewibawaan mereka. Oh, tapi saya doktor, PhD.
Okey lah. Doktor PhD ni kalau di Jordan tu bawa taksi je. Ramai. Jadi PhD ni baguslah ada PhD. Saya pun belum ada lagi. Tapi PhD hakikatnya kita melalui proses yang melayakkan kita dapat PhD, maka kita ada PhD. Tak bermakna kita alim. Contoh satu orang dia tulis PhD tentang pendapat fuqaha dalam takmin, tentang amin. Bawalah khilaf bacaan amin ni, ini dalil dia. Bacaan qaul yang kedua, amin tu dipanjangkan a, dipendekkan. Tapi kalau tanya bab tahiyat, wallahu alam, tu bukan bidang saya. Tanya bab kunut, saya tak pasti. Itu belum alim lagi. Tapi doktor, sebab dia dah buat research, tesis dia waiwa lulus. Jadi jangan kita terpedaya. Silakan ambil, tak ada masalah. Ada doktor pun tak ada masalah. Tapi jangan sebabkan doktor kita tu, kita dah merasakan kita tu mujtahid mutlak. Kita merasakan orang lain semua jahil. Itu gurur nama dia. Itu tertipu daya. Waliyazubillah min zalik. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Sabtu yang ketiga nanti, iaitu 16 hari bulan insyaAllah. Contoh bagaimana Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri, beliau menerima bid'ah hasanah dan beliau malah beramal dengan bid'ah hasanah. Kenapa sebut Imam Ibn Taymiyah seorang saja? Sebab Al-Imam Ibn Taymiyah ini dijadikan sebagai idola, sebagai rujukan oleh golongan yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Dia sangat mengagungkan Imam Ibn Taymiyah. Jadi kita kata, okey, kamu mengagungkan Imam Ibn Taymiyah, cuba tengok pendirian Imam Ibn Taymiyah dalam bab bid'ah. La'allahum yarji'un. Moga-moga dengan kita bawa dalil ni, mereka lebih lembut hati untuk menerima kebenaran. Sebab imam idola mereka sendiri pun ada menerima perkara-perkara baharu yang baik, malah dalam bab ibadah, bukan dalam bab dunia, dalam bab ibadah. Ya, itu insyaAllah kuliah yang akan datang. Ada soalan? Rububiyah. Okay. Baik, kalau kita katakan satu orang kemalangan, jadi doktor pun ambil langkah-langkah untuk merawat dia, sembuh dia. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan dia tu 95% doktor, 5% saja Allah. Kenapa 5% saja Allah? Sebab Allah dah bagi dah ilmu tu kepada doktor. Ya, jadi dengan ilmu itulah doktor tu berjaya merawat. Itu khilaf di kalangan ulama, iktikad yang sedemikian. Sebagian ulama mengatakan menjadi kafir, dan sebagian yang lain mengatakan itu adalah iktikad yang bid'ah, menjadi fasik. Jadi khilaf bukan antara betul tak betul. Sepakat ulama mengatakan iktikad itu batil. Tapi batil sampai bawa kepada kufur, ya, kata sebagian ulama, itu jadi kafir. Dan sebagian ulama lagi mengatakan batil membawa kepada fasik. Kenapa? Apa beza dia? Ini namanya i'tiqad Mu'tazilah. Beza dia dengan Qadariyah. Qadariyah sepakat ulama mengatakan kafir. Qadariyah mengatakan Allah Ta'ala menciptakan api. Kita ambil contoh yang lebih dekat lah. Allah Ta'ala menciptakan ubat. Jadi obat itulah yang menyembuhkan, bukan Allah. Memang obat itu dicipta oleh Allah, tapi memang nature obat ialah menyembuhkan. Maka tak ada kena-mena dengan Allah, maka obat pasti sembuh. Mu'tazilah dia kona sikit, dia ringan sikit. Dia kata Allah Ta'ala menjadikan obat, dan Allah Ta'ala menjadikan kepada obat itu satu kekuatan menyembuhkan. Maka dengan kekuatan menyembuhkan yang Allah Ta'ala jadikan, itulah obat menyembuhkan. Itu jadi punca khilaf tu. Sebab dia masih nisbah pada Allah lagi. Kekuatan menyembuhkan tu Allah yang jadikan. Jadi sebagai ulama kata, oleh sebab dia mengatakan demikian, tak sampai jadi kafir. Cuma bid'ah lah. Sebab i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala yang menjadikan ubat, dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan kesembuhan. Sebab itu ada orang makan ubat tak sembuh. Kalau kerana ilmunya doktor, pasti semua orang yang doktor itu rawat sembuh. Tapi yang menentukan sembuh tak sembuh adalah Allah. Sebab itu ada doktor yang sama, yang pakar yang sama rawat, orang ni sembuh. Penyakit yang sama, sama-sama sakit jantung, sama-sama
tahap yang sama, sama-sama diberi obat yang sama, yang ni sembuh, yang ni mati. Nah, itu buktinya bahawa yang menyembuhkan adalah Allah. Api. Kalau ambil i'tiqad qadariyah, api yang membakar, tak ada kena-mena dengan Allah. Macam mana firman Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu itu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim, tidak terbakar. Jadi ternafi i'tiqad qadariyah, ternafi juga i'tiqad Mu'tazilah. Sebab kalau Allah dah jadikan kekuatan membakar kepada api, dan dengan kekuatan membakar itulah api membakar, tidak ada kena-mena dengan Allah lagi, maka pasti Nabi Allah Ibrahim terbakar, kerana kekuatan api membakar masih ada pada api. Rupanya api cuma sebab. Yang menjadikan terbakar tak terbakar adalah Allah. Bila Allah tak nak terbakar, walaupun dah dicampak masuk dalam api, maka tidak terbakar. Dan itu dengan kita kadang-kadang berlaku. Taklah masuk dalam api tak terbakar, itu hebat benar. Yang biasa-biasalah, ya, makan biasanya kenyang, sekali-sekala makan tak kenyang-kenyang, ada juga. Tak makan biasanya lapar, hari itu tak macam mana sampai tengah hari tak makan, tak rasa lapar, sekali-sekala Allah tunjuk bahawa yang mengenyangkan, yang bagi lapar itu adalah dia, adalah Allah. Jadi i'tiqad sedemikian itu adalah i'tiqad yang bid'ah, yang wajib dijauhi, dan berisiko di sisi sebagian ulama menjadi kafir. Tidak timbul Allah Ta'ala 5%. Allah Ta'ala segala-galanya, tidak bergerak satu zarah atau tidak gugur satu daun, melainkan itu dengan ketentuan takdir daripada Allah Ta'ala. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu kita tidak bezakan istighosah orang hidup dengan istighosah orang mati. Mereka kata boleh minta tolong orang hidup, tapi syirik kalau kita tolong orang mati. Kita tanya apa beza? Dia kata sebab orang hidup boleh tolong kamu, orang mati dah mati nak tolong macam mana? Kita kata itu yang syirik. Sebab i'tiqad kita, orang hidup pun tak boleh tolong kita dari segi hakikat, dan orang mati pun tidak boleh tolong kita. Kita meminta tolong kepada orang yang hidup ataupun orang yang mati semata-mata atas dasar sebab. Tapi sesuailah dengan orang hidup, orang mati itu pertolongan yang kita minta. Katalah kita jumpa seorang orang soleh, kita kata, Tuan Guru, tolonglah saya pada urusan jodoh saya. Apa harapan kita? Tuan Guru tu nanti tolong carikan, tolong merisik, tolong rekomen. Sebab dia hidup lagi. Tapi kalau dia istighosah pada Tuan Guru yang dah mati, pergi ke kubur Tuan Guru, ya Tuan Guru, tolonglah pemudahkan urusan jodoh saya. Itu kena hati-hati tu. Kalau dia i'tiqad memang Tuan Guru tu yang pemudahkan urusan jodoh dia, tidak ada kena-mena dengan Allah, jadi syirik. Tapi kalau dia i'tiqad itu sebab saja, tapi dia tidak akan beranggapan Tuan Guru tu dah mati bangkit pula pergi merisik, tak ada. Harapan orang yang istighosah pada orang mati ni adalah orang soleh itu akan mendoakan untuk dia. Itu harapan orang yang istighosah pada orang mati. Malah sahabat Nabi pun secara sarahah bila ziarah pada makam Nabi SAW, dia berkata, ya Muhammad, istasqi li ummatik, wahai Muhammad, tolonglah minta hujan untuk umatmu. Maksudnya dia harapkan doa. Biasanya istighosah dengan orang mati itulah kita harapkan doa. Takkan kita nak harap dia dah mati bangkit pergi merisik, pergi meminang untuk kita pula. Itu tak sesuai lah dengan kapasiti dia orang mati. Tapi adakah dengan sebab istighosah orang mati itu terus syirik? Kena siasat dulu, kena tanya dia. Syekh hantar bila hantar kata pagi tadi ada seorang, tapi bagus doktor ni, dia belajar di Mesir, dia nampak kurang setuju dengan apa yang saya terangkan, tapi yang bagusnya dia tak setuju, dia tunggu. Setengah orang bila dia dengar tak setuju, dia bangkit. Malah aku dengar, malah nak dengar, tak sempat dengar lah hujah kita. Tapi dia tunggu dan dia tanya soalan. Dia kata, saya dulu belajar di Mesir, dia kata, masalahnya masalah tawasul. Dia kata di Mesir ada yang pergi ke makam Sayyidina Husin, dia kata, ya Husin ishfini, wahai Husin sembuhkanlah aku. Tak syirik ke macam tu? Saya kata boleh jadi syirik, tapi boleh jadi tak semestinya. Kalau dia tu orang Syiah, kemungkinan syirik itu lebih tinggi. Sebab kadang-kadang orang Syiah ni di dalam dia mentakdiskan Sayyidina Ali dan keturunan dia dah mengisbatkan sifat ketuhanan, kemungkinan. Tapi kalau orang tu Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena tanya dia, apa maksud kamu tu? Kamu minta Husin sembuhkan kamu tu, memang Husin boleh menyembuhkan ke? Dah, dia kata saya ambil berkat je, Allah lah yang menyembuhkan, Husin pun dah mati dah, kata dia. Tapi yang kamu minta dengan dia, saya minta dengan Allah, tapi itu sebab saja minta Husin doakan saya, misalnya begitu. Jadi tidak syirik.
Kalau dia kata lah memang Husain yang menyembuh, apa pula Allah? Husain tu macam Allah dah misalnya. Memang syirik. Baik, kalau dia tak kata dan kita pun tak tanya. Kita dengar dia kata ya Husain ishfini misalnya, atau madad ya Husain, madad tu samalah, minta tolong Husain, madad ya Rasulullah. Adakah syirik? Nak kata syirik kena tanya dulu. Kalau tak tanya dan dia pun tak cerita apa maksud dia, al aslu bil muslimin husnuzan bihim. Asal kita dengan orang Islam ni kita bersangka baik, bahawa dia cuma menyebut tu sebagai sebab saja. Jadi benda tu ihtimal. Bukan senang kita nak hukum syirik ni kekal dalam neraka. Jadi tak mudah. Jadi kena siasat, tanya dan sebagainya. Jadi harap tu menjawab. Rawat, jangan biar. Dia tak ada percentage. Tak ada. Dia itu insya-Allah kalau ada kesempatan kita baca kitab tauhid. Dalam tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, buruk dan baik kedua-duanya daripada Allah. Kalau i'tiqad qadariyah, dia kata yang buruk tidak daripada Allah. Mu'tazilah pun sama. Jadi itu bertentangan dengan dalil-dalil dan seolah-olah mengeluarkan sesuatu itu daripada kuasa Allah. Berlaku kemalangan, Allah tak tahu sebab benda itu buruk. Atau satu orang tu mencuri itu kan maksiat. Atau bunuh orang, itu Allah tak ada kena-mengena tu sebab Allah tak tahu. Jadi ada benda yang Allah tak tahu dan Allah tak mampu, Allah helpless. Tengok orang bunuh orang, Allah tak boleh nak buat apa-apa sebab benda itu buruk. Jadi tidak, kita ada Ahlussunnah wal Jamaah, segala-galanya Allah dalam kudrah Allah. Ada ketentuan daripada Allah. Orang tu kena bunuh ke, orang tu apa ke, ada ketentuan daripada Allah. Tapi usaha ikhtiar tu ada. Allah jadikan pada kita ni kebolehan untuk usaha ikhtiar. Orang nak bunuh kita, takdir Allah lah kalau nak bunuh, duduk, tunggu. Jangan, lari. Sebab itu usaha ikhtiar kita. Tapi kalau Allah takdirkan kita mati hari itu, misalnya orang tu nak bunuh kita, dia kejar, kita pun lari nak selamatkan diri, terlepas pada dia. Tapi sebab tengah lari-lari tak perasan kereta lalu, kena langgar, mati juga. Jadi tak boleh lari daripada takdir Allah. Tapi kita tak tahu takdir Allah. Sebab itu kita usaha ikhtiar. Itu kalau kita tarik panjang tu jadi Jabariyah. Jabariyah sesat juga. Jabariyah tu lah yang tak mau semayang, tak mau puasa tu. Kenapa Allah dah takdirkan aku tak semayang? Jadi jenuh lah macam tu. Itu orang memang tak logik. Sebab dia kalau dia lapar, dia cari makan. Dia tak ada pula kata Allah takdirkan dah aku lapar. Dia bak semayang je Allah takdirkan. Dan itu kalau kita tu jenis orang yang berani, kita penampar je dia sekali biar dia sedar. Pang sekali dia kata, kau ni apa tampar-tampar orang? Allah takdirkan aku tampar kau, nak buat macam mana? Jadi dua-dua tu ekstrim. Qadariyah menolak takdir ekstrim, Jabariyah menyalahkan takdir ekstrim. Ahlussunnah wal Jamaah menerima takdir Allah, dalam masa yang sama meraihkan asbab. Sebab tu salah. Jangan kita tikam orang, kita kata yang menikam dia tu adalah Allah. Pisau ni tak mampu mencederakan dia kalau tidak dengan izin Allah. Itu hakikat. Sebab musabab pisau tu mencederakan. Kalau kita tikam orang, bermakna kita dianggap membunuh, boleh dihukum. Itu panjanglah pembacaan dalam tauhid. Itu yang jadi tempat kegelinciran tu. Membincangkan takdir Allah, ada yang jadi Mu'tazilah, ada jadi Qadariyah, ada jadi Jabariyah. Kita nak betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama ta'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.